Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya muliakan sekalian, saya pun tak mau memanjangkan mukadimah kerana sudah tiap-tiap program kita bermukadimah. Maka kita teruskan kepada bisikan hati isteri yang ke-25. Wahai suamiku, janganlah terlalu boros. Tuan-tuan dan perempuan, saya ingin menyebutkan sekarang ni dalam keadaan ekonomi kebanyakannya orang terjejas. Sebab barang makin mahal, duit makin kurang nilai, makin kurang nilai. Kononnya disebut sebagai inflasi. Dulu beli barang, kalau kita tolak satu troli, RM30 penuh troli. Sekarang RM200, maka troli yang penuh dulu baru RM200, barulah nak penuh. Bayangkan ni. Sebab itu, dan keperluan berbagai-bagai sekarang ini. Yang pertama, keperluan anak sekolah. Yang kedua, keperluan barang harian. Yang ketiga, nak bayar bil-bil. Bil elektrik nak bayar, bil api, bil air nak bayar, bil telefon nak bayar, bil astro nak bayar, berbagai-bagai bil. Bil hospital nak bayar, macam-macam. Yang ketiga, apa lagi? Persatuan-persatuan itu nak dibayar, persatuan ini nak dibayar. Yang keempat, kredit kad nak dibayar. Kadang-kadang belanja terlebih bulan ini nak kena bayar kredit kad. Wang kredit kad dah tanya kita, dah bagi tahu kita hutang kita sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Kalau nak gunakan juga kredit kad, masukkan dalam akaun lagi RM2,000. Macam tu. Apa lagi nak ditengok? Hutang-hutang bank, rumah tak habis lagi. Hutang kereta tak habis lagi. Hutang berbagai-bagai, hutang TV tak habis lagi, hutang fridge tak habis lagi, hutang furniture tak habis lagi. Saudara-saudara. Lepas tu, tuition anak pula. Tuition, satu subjek mungkin RM30. Dua subjek mungkin RM80. Kalau 4 subjek dah RM160. Bayangkan. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, gaji banyak mana pun biasanya mengeluh. 20 hari bulan dah mengeluh. Setengahnya bukan 20 hari bulan, 10 hari bulan pun dah mengeluh. Inilah realiti yang berlaku. Dan saya nak sebut, realiti ini bukan berlaku pada penduduk bandar saja, penduduk pinggir bandar saja. Orang kampung pun sekarang ini terlibat dengan, kata orang, mengecutnya duit. Duit mengecut. Pendapatan mengecut. Akibat daripada cost of living, kos hidup yang semakin tinggi dan sebagainya. Oleh itu, apa yang kita ada kena jimat. Okey, cara menjimat mudah saja. Saudara-saudara dapat belanja. Lebih daripada itu mesti ada tabungan. Tabungan bulanan mesti ada. Kalau boleh, tabungan untuk anak pertama ada, tabungan untuk anak kedua ada, tabungan untuk anak ketiga ada. Sikit-sikit, tak payah banyak-banyak. Tabungan untuk isteri ada, tabungan nak pergi haji pun ada. Tabungan nak pergi umrah, tabungan nak pergi melancong. Melancong ke Indonesia, melancong ke negeri China, melancong ke mana-mana yang berdekatan-berdekatan ini, itu perlu. Perlu bawa sekali-sekali anak melihat di luar daripada persekitaran kita. Melihat di luar daripada persekitaran kita. Dan kita kena lihat supaya apa yang berlaku ini dapat kita kontrol. Kita kena kontrol ni. Kita yang dapat duit, kita yang dapat gaji, kita yang berbelanja, kita kena kontrol. Kalau boleh, semuanya saya rasa, semuanya rekomen begitu. Tiap-tiap bulan kena ada bajet, monthly budgets. Pendapatan X, bajetnya begini. Macam ni, sini, ini, X tolak Y, maka itulah kita punya simpanan lebih daripada kita. Saudara-saudara, saya harap semua oranglah. Gaji kecil, paling tidaknya ada tabungan walaupun kecil. Gaji sederhana, tabungannya pun sederhana. Gaji besar, sepatutnya tabungannya pun besar.
Tapi apa jadi orang gaji besar pun pinjam duit, orang gaji besar pun pinjam duit kawan, orang gaji besar pun pinjam alung. Macam mana cerita ni? Saya dalam pengalaman, oleh kerana saya merupakan seorang, katalah pemimpin kecil di kawasan saya, di tempat saya, ramai orang datang yang tercekik dengan alung, yang dipintas oleh alung, yang kata orang yang dimonitor oleh alung, yang dikejar oleh alung. Kesian. Menangis-nangis, isteri menangis, suami menangis, tunjuk yang itu, tunjuk yang ini, tunjuk borang itu, tunjuk ke kertas itu, tunjuk kertas ini. Ada setengahnya ya, dah datang si alung ni, wakil-wakil si alung ni, ugut itu, ugut ini, ugut untuk mencederakan. Bahkan ada yang datang ugut untuk nyawa pun diugut. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya ingin merakamkan supaya dalam konteks ini kita harus menabung. Nombor 2, memiliki peruntukan khas bagi hal-hal kecemasan. Kena ada sikit-sikit hal kecemasan dalam keluarga. Mungkin 1%. Kalau gaji kita 1,000, 1% berapa? 1%, khaskan 1% untuk letak satu tempat untuk kecemasan. Kemudian memiliki skim perlindungan insurans kalau boleh. Kita khawatiri keluarga-keluarga kita pun tidak dilindungi oleh insurans. Kalau sakit macam mana? Kalau kita memerlukan macam mana? Kalau mati macam mana? Kemudian melakukan pelaburan kalau yang selayaknya. Berfikir sebelum berbelanja, itulah yang sebaik-baiknya. Merekodkan perbelanjaan setiap bulan, menganjurkan cara hidup yang sederhana, memiliki buku akaun tunai keluarga, menukar gaya hidup, mengagihkan urusan kewangan kepada isteri bagi check and balance. Sebab isteri kita pun kena tahu perbelanjaan, duit-duit yang keluar, duit yang masuk. Bagi tahu isteri. Dan bagi tahu kepada isteri, nasihatkan abang. Tegur abang. Kalau abang berlebihan dalam berbelanja, berbincanglah dengan isteri, dengan anak-anak sebelum kita melakukan perbelanjaan. Yang nak dibeli itu melibatkan kepada kepentingan keluarga. Cukup setakat itu. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti tips-tips yang disebutkan tadi untuk menentukan insya-Allah pendapatan yang kita ada, gaji yang kita ada cukup untuk minggu ini, cukup untuk bulan ini dan cukup untuk tahun ini insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.